السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan perbahasan kita daripada kitab Ighathatul Lahfan min Masayidis Syaitan karangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang mana kita sambung pada halaman yang ke 142. Halaman yang ke 142. Baik, masih lagi dalam bab yang ke-10. Baik, kita berhenti pada perkataan Abul Husain Al-Warraq. Atau sebelumnya ada sedikit betul lah. Abul Husain Al-Warraq. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qala Abul Husain Al-Warraq. Abul Husain Al-Warraq, ataupun dalam sebahagian nuskah disebutkan Abul Hasan Al-Warraq. Baik, kata beliau, hayatul qalb fi dhikril hayy alladhi la yamut wal 'aishul hani al hayatu ma Allah ta'ala la ghair. Kehidupan hati terletak pada mengingati Allah yang maha hidup dan yang tidak akan mati. Kehidupan yang bahagia adalah kehidupan bersama Allah Ta'ala sahaja, tanpa selainnya. Kataan yang perlu kita fahami. Hayatul qalb fi dhikril hayy alladhi la yamut. Kehidupan hati kita ini terletak pada sejauh mana kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati. Bagaimana ya Allah Ta'ala sebut Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Al-Qayyum, yang maha hidup dan sentiasa mengurus tadbir, memberi petunjuk, mengurus tadbir alam. Al-Hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup yang tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala al-awwal, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu. Al-awwal laysa qablahu syai' wal-akhiru laysa ba'daka syai'. Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, Al-Hayyul Qayyum. Sebab itu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum kalau kita lihat, sebahagian ulama merajihkan bahawasanya nama Allah Al-Hayyu antara nama-nama Allah yang termasuk dalam kategori Ismullah min asma'illahil a'zam atau Ismullahil a'zam, nama-nama Allah yang maha agung, yang termulia, yang tertinggi, iaitulah Al-Hayyu. Sebab itu kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam perkataan Abul Hasan Al-Warraq ataupun Abul Husain Al-Warraq, kalau kita teliti, kita ta'ammul, hayatul qalb fi dhikril hayy alladhi la yamut, yakni kehidupan hati ini bergantung dengan sejauh mana kita mengingati Allah Al-Hayy, Al-Hayy alladhi la yamut,
Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Sebab itu kalau kita teliti, ketika fitnah yang berlaku dalam sejarah umat Islam, apakah fitnah yang berlaku pertama kali dalam sejarah umat Islam? Kalau kita buka lipatan sejarah, kita tafahus, kita teliti, maka kita akan mendapati antara fitnah yang pertama yang menggegarkan hati dan jantung umat Islam, yang menggegarkan hati sebahagian para sahabat yang kukuh dan teguh, ibarat gunung, iaitulah ketika kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kalau kita lihat, apabila telah tersebarnya berita kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesedihan menyelimuti bumi Madinah. Kegelapan meliputi bumi Madinah An-Nabawiyah. Sehingga itu dikhabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu betapa suram dan muram serta sedihnya Ahlul Madinah, para sahabat Nabi, kaum muslimin, akan kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala telah memilih, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu mencipta segala sesuatu dan dia memilih. Di saat berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meliputi dan menyelubungi Madinah An-Nabawiyah, antara hati yang sekukuh gunung bergegar runtuh, iaitulah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal Umar? Kekuatan, ketegasan, keteguhan hati. Hati seteguh Umar pun tidak mampu untuk menahan kesedihan akibat kewafatan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Umar tak boleh, pada awalnya Umar tidak boleh terima. Apa yang Umar katakan? Umar tak boleh terima. Bahkan Umar membuka pedangnya, mengancam sesiapa yang mendakwa bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati. Mengancam dengan pedangnya. Kerana tidak apa? Kerana tidak boleh menerima pada awalnya berita kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku terjemahan kita halaman 142, kalau siapa yang guna yang PDF, halaman 142, dalam bab yang ke-10, tanda-tanda sakit dan sihatnya hati. Baik, berbalik kepada apa yang berlaku pada umat Islam ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dan ketika awal berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar, menyedihkan seluruh umat Islam. Umar tidak dapat tahan sehingga terkeluar daripada apa? Norma dan kebiasaan. Sehingga beliau radhiyallahu anhu mengancam untuk memukul sesiapa sahaja yang mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-Nya, mengangkat kedudukan hamba-Nya sebaik-baik manusia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik berbanding Umar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah mencipta segala sesuatu dan dia memilih. Dan ketika itu Allah memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu
untuk meneguhkan hati kaum muslimin. Bangkit Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Wa qara'a qawlahu ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzi Allahu asy-syakirin." Bangkit Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai manusia, man kana ya'budu inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Sesungguhnya Muhammad telah mati kerana dia bukan Tuhan. Muhammad Rasulullah, abduhu wa rasuluh, rasulnya, hambanya, wa khaliluhu, kekasihnya. Tengok perkataan daripada orang yang paling afdal di atas muka bumi ketika itu. Bahkan paling afdal di atas muka bumi selepas para nabi dan rasul secara mutlak ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meneguhkan hati kaum muslimin. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah. Dalam sebahagian riwayat antaranya yang dinukilkan oleh Imam As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur, wa man kana ya'budullaha alladhi wa man kana ya'budullaha fis sama', barang siapa yang menyembah Allah di langit, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu al-hayyu, al-hayyu, maha hidup, la yamut, tidak akan mati. Keluar daripada mulut manusia yang paling afdal setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah para nabi dan rasul secara mutlak, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepada dua orang lelaki, huma sayyida syababi atau huma sayyida kuhuli ahli jannah. Mereka berdua, yang ini Abu Bakar dan Umar, adalah pemimpin penghulu bagi orang-orang dewasa di dalam syurga. Keluar daripada mulut sebaik-baik manusia. Apa yang keluar? Nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu alladhi la yamut. Dia yang maha hidup dan tidak mati. Meneguhkan hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar tak keluar nama Allah Al-Rahim, Ar-Rahman? Fa inna Allah Ar-Rahman, fa inna Allah Al-Karim ke? Atau fa inna Allah Al-Azim ke? Kenapa tak keluar nama-nama Allah yang lain? Itu kita kena fikirkan. Kenapa Al-Hayyu? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebut nama Allah Al-Hayy? Mengingatkan kepada kaum muslimin ketika itu, termasuk Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Allah sahaja yang maha hidup dan tidak akan mati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, adalah makhluk marbub, abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan bukan Tuhan. Bukan limpahan Tuhan, bukan sebahagian daripada Tuhan, bukan nur Tuhan, bukan cahaya Tuhan, bukan. Tetapi dia adalah hamba Allah, rasulnya, hamba Allah, rasulnya, kekasihnya, penghulu bagi anak Adam, iaitulah Muhammad ibnu Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diingatkan oleh sebaik-baik manusia ketika itu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Muhammad itu melainkan dia adalah rasul
yang diutuskan sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya diutuskan. Afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, maka kamu akan berpaling daripada agama Allah, berpaling ke belakang menjadi murtad, meninggalkan agamanya. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Siapa yang berpaling daripada agama Allah, siapa yang memilih jalan murtad, siapa yang berpilih untuk berpaling daripada jalan Allah, hal tersebut takkan memudaratkan sedikit pun Allah. Tidak memudaratkan kerajaan Allah, tidak memudaratkan kekuasaan Allah, tidak memudaratkan rahmat dan kasih sayang Allah, tidak memudaratkan sedikit pun daripada malakutullah, kerajaan Allah. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullah syai'a wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang bersyukur. Itulah dengan mereka mentaati perintah Nabi SAW. Jadi siapakah yang meneguhkan hati orang Islam ketika itu? Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih Abu Bakr As-Siddiq untuk meneguhkan hati kaum muslimin ketika itu. Apakah nama Allah yang disebut oleh Abu Bakr? Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Poinnya di sini, kerana itulah Allah memilih Abu Bakr. Abu Bakr As-Siddiq adalah orang yang paling alim di atas muka bumi setelah kewafatan Nabi SAW secara mutlak. Dan orang yang paling alim adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Orang yang paling mengetahui tentang nama-nama Allah. Orang yang paling mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Orang yang paling tahu bagaimana hendak meneguhkan manusia dengan nama-nama Allah. Abu Bakr ini Siddiq adalah imam kita. Imamuna. Imam kita. Amirul Mukminin, Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Pemimpin kaum beriman. Khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya mengatasi para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Termasuklah sahabat Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kedudukan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Abu Bakr As-Siddiq sayyidu kuhuli ahli jannah, penghulu bagi orang-orang lelaki dewasa di kalangan ahli syurga. Jadi Abu Bakar, dia tak guna nama lain, dia tak guna nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Nama Allah banyak, tetapi kenapa dia guna Al-Hayyul Ladzi La Yamut? Kerana munasabah. Dan sebab itulah sebahagian ulama menggunakan peristiwa tersebut ataupun antara yang dijadikan isyarat untuk menjadi dalil bahawasanya nama Allah yang paling agung, Ismullah Al-A'zam, adalah Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Ladzi La Yamut, Al-Hayyul Qayyum. Sebab itu yang Nabi SAW perintahkan kita supaya tidak meninggalkan zikir, wirid setiap pagi dan petang. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Allah, Al-Hayyu, Ya Hayyu, Hayyu yang maha hidup. Kerana dia tak akan mati. Makhluk semua mati. Wal insu wal jinnu yamutun. Nabi SAW bagi tahu manusia dan jin mati. Kesemuanya akan mati. Al-Hayyu allazi la yamut. Dia tak akan mati. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita ungkapkan nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aku memohon pertolongan di saat kesusahan. Aku beristighathah kepadamu. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah urusanku. Kullahu, kesemuanya. Sama ada urusan dunia dan akhiratku. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Jangan kau biarkan nasib diriku kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Ini doa yang Nabi SAW tak pernah tinggalkan.
Sebab itu kalau kita tengok wali-wali Allah, antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan sendiri oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bahawa Ibn Taymiyah rahimahullah, antara nama Allah yang sering disebut dalam doanya, dalam zikirnya, dalam wiridnya adalah Hayyu Qayyum. Ya Hayyu Qayyum, Ya Hayyu alladhi la yamut, Al-Hayyu alladhi la yamut. Ini antara yang dipraktikkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Sehingga dikatakan, Ibn Taymiyah mengatakan, ta'thir, kesan daripada nama Allah Al-Hayyu ini cukup-cukup memberi kesan. Nama Allah yang sangat memberi kesan kepada hati adalah Al-Hayy. Kerana dia yang menghidupkan segala sesuatu. Dia yang menghidupkan hati yang mati. Dia yang menghidupkan hati yang rosak. Dia yang memberikan kesembuhan. Al-Hayyul ladzi la yamut. Dia yang memberikan kehidupan. Seluruh kehidupan ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripadanya lah kita datang dan kepadanya lah kita akan kembali. Seluruh kehidupan, sama ada kehidupan dari sudut fizikal, kehidupan dari sudut spiritual, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita kehidupan hati. Sebab itu kenapa Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kalau kita tengok pengamalan dia, praktik dia, macam mana dia boleh dapat kekuatan untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran, walaupun dia ditentang oleh ramai orang, dia mempunyai musuh yang ramai. Dari mana Ibn Taymiyah dapat kekuatan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kehebatan Ibn Taymiyah, bukan kerana kehebatan anak muridnya Ibn Al-Qayyim, bukan kehebatan anak-anak muridnya yang lain, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kehidupan hati. Sebab itu ini juga yang kita kena perhatikan. Jangan kita tinggalkan zikir. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah. Baca dan kita hayati. Hayati maksudnya hidupkan. Bukan semata-mata kita baca di lisan kita, tetapi hati kita lalai. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Di saat hati manusia hari ini kebanyakannya mati. Kebanyakan hati manusia mati disebabkan oleh kesyirikan yang tersebar. Disebabkan oleh bid'ah dan maksiat yang tersebar. Hati manusia menjadi mati. Tidak boleh menerima nasihat. Bahkan terus mati, terus tertutup. Tidak boleh menerima kebenaran. Itu adalah tanda hati yang mati. Sebab itu di saat kita melihat kroniknya penyakit hati yang ada di dalam masyarakat, maka kita kena lazimi zikir-zikir yang Nabi SAW tunjukkan. Antaranya Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Kenapa? Balik pada perkataan Abdul Hasan Al-Warraq, hayatul qalbi fi zikril hayy alladhi la yamut wal 'aishul hani al hayatu ma'allahi ta'ala la ghaira. Kehidupan hati itu bergantung dengan sejauh mana kita mengingat Allah Al-Hayyu, yang maha hidup, yang tidak akan mati. Dan hidup yang bahagia itu hanyalah kehidupan bersama dengan Allah Ta'ala, bukan selainnya. Dan itu kalau kita tengok, kaitan dia sangat jelas dengan apa yang Khalifatul Rasulullah SAW Abu Bakr As-Siddiq ungkapkan ketika fitnah terawal dalam umat Islam, iaitulah ketika kewafatan Rasulullah SAW. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad akan mati. Barang siapa yang menyembah Allah Al-Hayy, yang maha hidup, dan dia tidak akan mati. Allah itu dia maha hidup dan dia tak akan mati. Baik. Sebab itu antara perkara yang kita perlu hadirkan di dalam hati kita adalah kehidupan. Kehidupan dengan apa? Dengan menghayati nama-nama Allah Al-Husna, Asma'ullah Al-Husna. Ketika kita berzikir, kita ingat bahawasanya yang bagi kehidupan, yang menghidupkan hati, bukan ustaz kita, bukan guru kita, bukan suami kita, bukan isteri kita, bukan guru kita, bukan kawan kita, bukan syekh kita, bukan guru kita, bukan ustaz kita, tetapi yang menghidupkan hati ialah Allah Subhanahu Wa Taala.
Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup dan dia tak akan mati. Kalau kita bergantung dengan orang yang mati siapa? Makhluk. Maka dia akan mati. Sama ada dia sendiri akan mati ataupun hati dia juga akan mati. Selagi mana kita nama manusia, kita tak boleh mendabik dada bahawasanya Allah Ta'ala akan sentiasa hidupkan hati kita ni tanpa ada sebarang ujian. Sebab itu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. وَلِهَذَا كَانَ الْفَوْتُ عِنْدَ الْعَارِفِينَ بِاللَّهِ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق فكم بين الانقطاعين. Sebab itulah kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, bagi orang-orang yang arifin billah, orang yang mengenal Allah seperti Abu Bakar As-Siddiq, tidak diperolehnya hal yang demikian itu lebih menyedihkan daripada kematian. Maksudnya di sini al-faut di sini tidak diperolehnya zikrullah. Maksudnya hilangnya zikrullah. Terluputnya satu detik daripada hati mereka untuk mengingati Allah, itu lebih menyedihkan kepada mereka, lebih menyedihkan berbanding daripada kematian. Kerana al-faut, yakni perkara yang terluput, yang tidak diperolehinya, maka hal itu apabila ianya terputus, maka ia akan terputus hubungannya dengan ia akan menatijahkan terputusnya hubungannya dengan Allah al-Haq, yang maha benar. Sedangkan kematian hanyalah terputus hubungannya dengan manusia. Berapa jauh jarak antara kedua hal yang menyedihkan ini. Maksudnya bagi orang-orang arifin, orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, hilangnya zikrullah, terluputnya zikrullah, hati mereka terluput daripada mengingati Allah, itu lebih menyedihkan daripada kematian. Kenapa? Kerana bila terputusnya hati daripada zikrullah, maka itu menandakan terputusnya hubungannya dengan Allah al-Haq. Adapun terputusnya jasad dan jiwanya daripada manusia, iaitulah kematian, maka itu hanyalah memutuskan hubungannya dengan manusia. Sebab itulah apa? Bandingkan antara jarak antara hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan manusia. Sebab itu orang-orang arifin, orang-orang yang mengenal Allah, maka dia kelazatan yang tertinggi dalam hidupnya adalah mengingati Allah. Sebab itu kalau sehari ataupun sedetik terputus hubungannya dengan Allah SWT, maka itu lebih dahsyat berbanding dengan apa? Dirinya itu mati. Baik. Kerana itu bagi orang-orang yang mengenal Allah, kenapa di sini disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, kita dah baca kan tadi. Baik. Wa qala akhar, man qarrat 'ainuhu billahi ta'ala qarrat bihi kullu 'ain. Atau kullu 'ain. Wa man lam tuqirra 'ainuhu atau tuqirra 'ainuhu billah taqta'u qalbuhu 'ala ad-dunya hasarat. Baik. Ulama yang lain mengatakan, barang siapa yang merasa bahagia dengan Allah, barang siapa yang merasa sejuk jiwanya, qarrat ainuhu, sejuk matanya, bahagia apabila bersama dengan Allah, apabila berzikir, apabila salat, apabila membaca Al-Quran. Itu maksudnya apabila membaca kalamullah, apabila bersama dengan kalamullah, hatinya menjadi tenang, sejuk matanya, jiwanya menjadi tenteram, maka apa? Segala hal akan terasa nikmat baginya. Semua perkara dia akan rasa nikmat. Dibuka Al-Quran, dibuka mushaf, dibuka kalamullah,
dunia akan rasa apa? Tak ada nilai di sisinya. Kerana apa? Kalamullah. Dia bersama dengan kalamullah. Dia bersama dengan Allah. Kalamullah. Buka Quran. Ketika dia belajar Al-Quran. Ketika dia mendengar Al-Quran. Ketika dia membaca Al-Quran. Ketika dia mengulang kaji Al-Quran. Tenang jiwa. Tenteram jiwa. Ketika dia mendengar majlis-majlis ilmu yang ada di dalamnya Al-Quran dan juga As-Sunnah dibacakan, akan tenteram hatinya. Semua perkara akan terasa nikmat. Walaupun dia dalam keadaan sakit, walaupun dia dalam keadaan susah, walaupun dia dalam keadaan yang bagi sebahagian manusia melihat kurang dan sebagainya, tetapi dia dengan Allah terasa nikmat lagi. Sedangkan barang siapa yang tidak merasakan bahagia dengan Allah, tidak merasakan sejuk mata, tenteram jiwa dengan Allah, hatinya pasti merana terhadap segala hal yang ada di dunia. Yang ni mujarrab. Orang yang tak rasa nikmat dan tak rasa bahagia bila bersama dengan Allah. Maksud bersama dengan Allah ni ketika melakukan ketaatan, ketika solat, ketika membaca Al-Quran, ketika berzikir, ketika menuntut ilmu, ketika bersedekah, menginfakkan harta benda, ketika melakukan amal ketaatan. Orang yang tak rasa nikmat ni, dia akan merasa merana dengan segala yang ada di dunia. Segala hal yang ada di dunia ni, urusan yang ada di dunia ni akan menyempitkan dada dia. Baik. Kemudian Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menukilkan perkataan Yahya bin Mu'adz. Katanya, "Man surra bi khidmatillah surratil asya' kullaha bi khidmatihi, wa man qarrat 'ainuhu billah qarrat 'uyuna kullu ahadin bin nazar ilaih." Baik. Yahya bin Mu'adz mengatakan, barang siapa yang merasa senang dengan berbakti kepada Allah, merasa tenteram, merasa sejuk hati, sejuk jiwa, sejuk matanya ketika berbakti kepada Allah, ketika berkhidmat kepada Allah, maknanya ketika beribadat, nescaya segala sesuatu akan merasa senang. Segala sesuatu akan merasa senang dan akan berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang merasa senang dengan Allah, maka semua orang akan merasa senang dengan melihatnya. Waman sarrat, disebut sini, waman qarrat 'ainuhu billah qarrat 'uyun kull ahadin bin nazar ilaih. Barang siapa yang senang dengan Allah, maksudnya dia tenteram, sejuk hati dia, sejuk mata dia ketika bersama Allah, ketika melakukan ketaatan, ketika mendengar kalam Allah, ketika menuntut ilmu, maka semua orang akan senang melihatnya. Anak dia akan senang tengok dia, suami dia akan senang tengok dia. Sebab itu kalau kita tengok tafsir bagi ayat apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ada dua ayat yang kita boleh tengok untuk kita faham isu ni. Orang yang senang dengan ketaatan, Allah akan jadikan orang lain akan senang dengan dia. Orang lain akan tengok dia tu, orang akan suka. Baik, ada dua ayat. Atau kita ambil satu je ayat yang berkenaan. Kalau kita tengok balik doa. Orang-orang beriman dia doa apa? Orang-orang beriman doa. Kalau kita tengok orang-orang beriman doa dalam doa mereka dalam surah Al-Qasas ataupun dalam surah tak apa, kita tengok satu-satu, kita akan tengok, kita akan kaitkan. Baik, pertama anda ambil contoh dalam surah Al-Qasas. Kita nak bagi tahu contoh. Baik, kita bagi contoh, kemudian kita akan kiaskan dengan contoh. So ni asal. Kita akan kiaskan dengan ayat yang lain dengan asal ni. Dalam surah Al-Qasas, ayat apa? Ayat 9. Allah Ta'ala cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana
Nabi Musa alaihi salam ketika dihanyutkan oleh ibunya di dalam peti, di dalam tabut di sungai Nil, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya sampai tabut itu di istana Firaun. Dan salah seorang puteri Firaun, dalam sebahagian riwayat dikatakan puteri Firaun, ada yang kata Asia, telah menemui peti yang ada di dalamnya seorang kanak-kanak, seorang budak, seorang bayi. Iaitulah Musa alaihi salam. Sebab itu bila disebutkan tentang bayi, semua orang akan suka. Sebab itu dalam Al-Quran, bila ulama jelaskan tentang ayat wa alqaitu alayka mahabbatan minni, wa alqaitu alayka mahabbatan minni, antara kelebihan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam ketika kecil, Allah Subhanahu Wa Taala telah campakkan perasaan kasih sayang bagi sesiapa yang melihatnya. Nabi Musa. Baik. Kita nak tanya. Kalau kita tengok bayi, semua orang yang ada rahmat, ada kasih sayang. Bila dia tengok bayi, dia akan rasa apa? Akan rasa sayang. Akan rasa sayang. Orang yang tak ada rasa sayang tu maksudnya Allah cabut rasa kasih, rasa rahmat dalam hati dia. Wal'iyadzubillah. Ada orang bila dia tengok budak dia tak suka. Sebab apa? Sebab Allah jadikan itulah secara fitrahnya. Bila kita tengok budak kecil, maka perasaan kita akan suka, akan seronok, akan rasa kasih. Itu fitrah. Sebab tu Allah kata wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Nabi Musa alaihi salam ketika kecil, Allah tambahkan rasa kasih dan belas bagi orang yang tengok dia. Sebab ketika itu kalau kita tengok tentera-tentera Firaun tak ada rasa belas kasihan dengan kanak-kanak yang baru lahir yang diperintahkan oleh Firaun untuk membunuh kanak-kanak yang baru lahir pada tahun diselang tahun kan. So Nabi Musa AS lahir pada tahun yang diperintahkan untuk dibunuh anak-anak. Kalau kita tengok di dekat North Israel ataupun dekat Israel, arkeologis telah menemui satu tempat yang kawasan yang berdekatan dengan pusat pelacuran dulu, zaman ancient, zaman dikatakan ketika zaman Rom. Adanya satu kawasan yang adanya satu terowong bawah tanah yang mana ditemui tengkorak bayi, lebih daripada 100 tengkorak bayi, tulang bayi ditemui di kawasan tersebut, berdekatan dengan pusat pelacuran ancient, maksudnya ketika zaman Rom. Dikatakan bila mereka temui tengkorak bayi ni, dikatakan bahawasanya yang membunuh bayi-bayi ini adalah ibu-ibu mereka yang melakukan perbuatan yang terkutuk, iaitulah terlibat dalam pelacuran. So dia orang buang anak dia orang. Lebih daripada 100 tulang tengkorak bayi yang ditemui. Apa maksud dia? Allah tarik rasa rahmat. Ketika mereka membunuh anak-anak mereka, mereka tak ada rasa rahmat. Tak ada rasa rahmat, tak ada rasa belas kasihan. Tergamak bunuh anak sendiri. Tergamak bunuh bayi yang tidak ada dosa. Dan ini kita tengok zaman sekarang, lebih kurang sama. Buang bayi, buang dalam tong sampah, buang dalam tandas. Kalau yang ada rahmat sikit, dia letak depan masjid, okeylah sikit, ada rahmat lagi, dia tahu orang yang baik-baik akan dapat. Ini buang dalam tong sampah, buang dalam tempat yang busuk, buang di dalam tandas. Apa rahmat? Mana rahmat? Mana rahmat yang Allah Ta'ala campakkan dalam hati? Allah Ta'ala tarik rahmat. Tak ada rahmat. Dan ini kalau kita tengok, ada dalam orang-orang yang hati yang mereka keras, Allah Ta'ala akan tarik rahmat. Bila dia tengok budak-budak, dia rasa tak seronok. Itu yang jadi apa? Tak mau anak. Kan? Jadi tak mau anak.
Sebab dia kata ini membebankan. Ini yang cuba dihasut, yang cuba didatangkan oleh musuh-musuh Islam, iaitulah apa? Supaya kita kata tak suka dengan anak. Lalu mereka gantikan dengan apa? Sukakan anjing, sungguhkan kucing lebih daripada manusia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tarik rahmat. Sedangkan kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mencampakkan rahmat kepada seluruh manusia. Sebab itulah ketika Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan, kemudian Allah mencampakkan rasa rahmat bagi orang yang melihatnya. Antaranya Asyah ketika melihat. Sebab itulah kata isteri Fir'aun, Asyah, Quran rakamkan, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walaka la taqtuluhu asa an yanfa'na aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Berkata isteri Fir'aun, qurratu 'ainin li walaka, qurratu 'ainin li walaka, ini adalah apa? Penyejuk hati untuk aku dan kau. Subhanallah. Sedangkan itu adalah bayi yang datang daripada, dia pun tidak tahu daripada mana datang bayi tersebut. Tetapi Allah campakkan rasa belas kasihan kepada Asyah, imra'atu Fir'aun, qurratu 'ainin li walaka la taqtuluh, jangan bunuh. Dan rahmat yang ada dalam hati Asyah ini yang Allah campakkan, inilah yang menyebabkan Asyah menjadi diselamatkan Allah daripada azab neraka. Dan dia antara orang yang beriman dengan Nabi Musa AS, dan Allah Ta'ala telah sediakan di dalam syurga rumah, istana untuk Asyah. Dan dia adalah antara sebaik-baik wanita. Subhanallah. Disebabkan apa? Rahmat yang ada di dalam hati dia. Apabila melihat seorang bayi yang tidak ada ayah dan ibu, sampai di dalam sungai, dihanyutkan di dalam sungai Nil, sampai di hadapannya. Dan ketika Fir'aun nak membunuh, maka dia yang menghalang. La taqtuluh, jangan bunuh. Asa an yanfa'ana, moga-moga dia akan memberi manfaat kepada kita. Au nattakhidahu walada, atau kita ambil dia sebagai anak angkat. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka yang lain tak sedar bahawa Musa inilah yang akan menentang Fir'aun. Kita bagi tahu di sini, ini asal rahmat. Satu. Sebab itu kita kata, kita bila tengok bayi, kita bila tengok budak-budak, bila kita kata seronok, sebab apa? Sebab Allah SWT campakkan rasa hati. Campakkan rasa rahmat. Kan? Kita tengok, kita nak tolong, kita nak apa, berlawak dengan dia, kita nak gembirakan dia. Itu yang Nabi SAW tunjukkan, bagaimana Nabi SAW bermuamalah, berinteraksi dengan kanak-kanak. Nabi SAW bukan seorang yang bengis, seorang yang tak ada rasa rahmat. Nabi SAW bila tengok seorang budak yang kematian burung dia, budak kecil yang kematian burung, Nabi berjenaka dengan dia. Nabi nak hiburkan hati dia. Nabi kata, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang dibuat oleh Nughair? Padahal Nughair sudah mati. Si budak Abu Umair yang budak tadi merasa seronok bila Nabi tanya. So Nabi SAW, antara sunnah Nabi adalah kita menghiburkan dan memasukkan rasa kegembiraan ke dalam hati kanak-kanak. Bukan dengan kita mendera mereka, dengan kita memukul mereka, dengan kita tidak menunjukkan rasa belas kasihan kepada kanak-kanak. Sebab itu ini anda bagi contoh yang mudah. Bayi, kita tengok kita akan rasa seronok. Sebab apa? Bayi yang tidak ada dosa. Sebab dia tak ada dosa. Sebab itu siapa sahaja yang ada rahmat akan bila tengok bayi, dia akan suka. Sebab bayi ni tak ada dosa. Tapi kalau tengok orang tua, orang tua, kalau dia orang yang taat, kita akan, dia berbeza kan. Bila kita tengok orang tua yang dalam keadaan maksiat, kita tak akan seronok. Tapi bila kita tengok orang tua yang beruban, yang di atas ketaatan, yang dia telah menghabiskan waktu usianya
Sehinggalah apa? Beruban janggutnya. Sehinggalah beruban rambutnya. Dia di atas ketaatan. Bila kita tengok, kita akan suka. Bukan sebab dia itu adalah fulan dan fulan. Tetapi disebab ketaatan yang dia buat. Cuma kita tengok orang-orang yang menghabiskan usia mereka untuk dakwah. Bila kita tengok, kita akan seronok. Semua orang akan seronok. Semua orang beriman akan suka. Kerana dia telah habiskan waktu usianya itu dalam ketaatan. Macam tu. Nak bagi tahu apa? Kerana dia ibarat macam tak ada dosa. Sebab kebaikan dia banyak. Macam kita tengok bayi. Semua orang akan suka. Orang yang berada di atas ketaatan. Baik, ayat yang kedua. Itu asal. Baik, ayat yang kedua. Baik. Iaitulah doa yang kita diperintahkan apa? Yang diperintahkan untuk kita membaca doa, iaitu dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ini contoh ayat yang kedua. Yang ini contoh praktikal, iaitu kita kena minta. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min ladunka rahmah. Atau walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama. Waja'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama. So, orang-orang beriman, mereka akan berdoa minta kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Hab lana, berikan kepada kami. Min azwajina, daripada isteri-isteri kami. Wa dhurriyyatina, dan zuriat keturunan kami. Dhurriyyatina. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Iaitulah apa? Qurrata a'yun, iaitulah dikatakan oleh Ibn Abbas, man ya'malu laka bitta'ah fatuqirra bihim a'yununa fi dunya wal akhirah. Itu maksud dia. Qurrata a'yun maksud dia apa? Bukan yang menyejukkan mata, hanya mata-mata comel. Oh ya Allah, berikan ni yang jadi kebiasaan, kefahaman orang kita ni, bila dipaham qurrata a'yun, ya Allah bagilah kami isteri, anak-anak yang menyejuk hati. So dia nampak apa? Hak comel-comel dia. Yalah, itu satu makna. Tapi sebenarnya maksud qurrata a'yun maksud dia apa? May ya'malu laka bitta'ah fatuqirru bihim a'yununa fid dunya wal akhirah. Iaitulah isteri-isteri yang melakukan ketaatan. Anak-anak zuriat keturunan yang melakukan ketaatan. Yang dengan ketaatan mereka kepadamu ya Allah akan menyejukkan hati kami. Itu maksud dia. Yang akan menyejukkan mata kami, akan menyejukkan pandangan. Jadi maksudnya kita diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita isteri-isteri yang menyejukkan pandangan, maksudnya yang mentaati Allah. Bukan isteri-isteri yang tidak mentaati Allah. Bukan anak-anak yang menderhaka Allah. Tetapi anak yang mentaati Allah. Anak yang mentaati Rasulullah. Anak yang mengikuti perintah Allah. Isteri-isteri yang ikut dan tunduk patuh pada perintah Allah. Itulah yang menyejukkan hati. Ini juga yang ditafsirkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menyifatkan tentang apa yang dimaksudkan dengan qurrata a'yun. Yakni yang menyejukkan hati, menyejukkan pandangan, iaitulah apa? Isteri dan zuriat keturunan yang melakukan amal ketaatan, yang hidup dalam ketaatan. Yang ini yang akan menggembirakan kita bila kita tengok. Bukannya macam yang orang kita faham, ramai orang kita faham, macam ada satu orang ni dia buat video, kononnya apa? Nak bagi tahu orang kita biasanya bila dia nikah,
So dia akan berbangga dengan isteri dia yang cantik. So dia akan tayang isteri dia. Kemudian kalau isteri dia tak make up dan sebagainya, dia akan cela isteri dia. Subhanallah. Ini apa punya dayus. Patutnya engkau menikah dengan isteri engkau jaga isteri. Isteri bukan menjadi bahan tatapan lelaki lain. Tetapi engkau jadikan sebagai kebanggaan pula. Ya, nak bagi tahu isteri dia yang paling cantik kononnya. Ini salah. Ini bukan qurrata a'yun. Ini bukan menyejukkan hati. Ini hanya menyejukkan pandangan syaitan dan tentera-tenteranya di kalangan orang-orang yang ada penyakit di dalam hati. Sebab itu, isteri kita, orang lelaki dia kena jaga isteri dia. Bukan dijadikan bahan tatapan. Kemudian berbangga pula. Kemudian yang isteri pula, kononnya atas dasar, oh ni kebebasan yang suami saya bagi, bla 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 bla. Konon ni dia menunjukkan kecantikan dia. Lalu memfitnah orang lain. Dan daripada situlah syaitan akan masuk sedikit demi sedikit. Sebab itulah kata Nabi SAW, innal mar'ata aurah. Fa idza kharajat min baitiha istashrafaha atau istashrafa 'alayha syaitan. Wanita itu aurat. Apabila dia keluar daripada rumahnya, apa yang akan buat? Apa yang akan berlaku? Syaitan akan datang menghias-hiaskan. So bagi lelaki yang tengok perempuan yang buka aurat, yang tidak menutup aurat, yang bertabarruj, maka ingat hadis Nabi. Bahawasanya apa? Nabi bagi tahu setiap wanita yang keluar yang tidak menutup aurat, yang bertabarruj, yang menimbulkan fitnah, maka mereka ada syaitan bersama mereka yang menghias-hiaskan mereka, dan pada hakikatnya yang kita nampak cantik itu bukanlah kecantikan yang sebenar. Itu adalah hiasan syaitan. Ya, sedekah Rasulullah SAW. Kalau semua lelaki ada macam tu, macam kita bagi ibarat, dia jadikan apa? Hadis Nabi itu sebagai spek. Dia tengok, bila dia tengok perempuan yang bukan isteri dia, ajnabi, so dia akan tahu. Dia dah ada dia punya guide. So sebab itulah kita kata apa? Dia akan rasa isteri dia yang kat rumah yang paling cantik. Tak ada orang yang paling cantik melainkan isteri dia. Sebab dia tak akan compare. Sebab dia tahu apa yang dia tengok di luar, maka itu adalah apa? Zinatus syaitan. Istashrafa 'alaiha syaitan, kata Nabi SAW. Syaitan yang menghias-hias, syaitan yang membangkitkan lagi apa? Fitnah dengan menghias-hias wanita tersebut. Sebab tu kita jangan terpedaya. Sebab itu antara kekuatan bila kita berpegang dengan hadis Nabi SAW. So ini cuba orang kita tengok yang menjadi masalah sekarang, berlakunya penceraian, berlakunya pergaduhan rumah tangga dan sebagainya, antaranya adalah disebabkan oleh apa? Selain daripada pengkhianatan ataupun kita kata apa? Pengkhianatan daripada sebelah pihak, kita kena tengok juga daripada sebelah pihak. Kita tak boleh tengok daripada kita kena tengok dua-dua belah pihak, kita tak boleh salahkan perempuan saja. Kita kena salahkan juga lelaki. Kan? Seorang kata perempuan saja yang salah sebab dia pakai pakaian yang mencolok mata ke apa benda, menjolok apa benda semua. Oh dia salah, bla 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 bla. Oh lelaki tak salah. Tak, dua-dua ada. Dua-dua ada peranan. Yang salah yang keluar tak patuh perintah Allah, tak ikut syariat Allah, tak menutup aurat, tak mengelakkan daripada tabarruj, tak menutup aurat dengan sempurna. Syaitan yang akan menjadikan dia sebagai modal. Begitulah juga orang lelaki bila dia tak jaga pandangan. Dia tak jaga pandangan. Mata tu tengok. Mata apa? Mata keranjang dan sebagainya. Mata bola keranjang ke apa benda. Tak jaga pandangan, maka itu juga adalah antara sebab. Kerana dia bila mula melihat, maka dia akan compare. Sedangkan kecantikan yang ada pada wanita yang dia tengok tu, itu juga ada pada isteri dia. Bahkan yang ada pada isterinya lebih baik. Sebab ianya halal. So, kalau kita nampak macam tu, ini sebenarnya yang akan kita kata yang akan menjadi solusi dalam masalah rumah tangga hari ini. Kerana puncanya itu. Kerana tak jaga pandangan. Bagi lelaki tak jaga pandangan, tak jaga ikhtilat, tak jaga pergaulan. Bagi wanita juga sama.
tak menjaga pergaulan, tak menjaga aurat, tak menjaga pergaulan. Dan kita tengok, apatah lagi dengan adanya media sosial dan sebagainya, tak jaga pandangan. Baik. Jadi macam mana kita nak dapat suami ataupun isteri, anak-anak yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan kita, yang menyejukkan mata kita, yang mententeramkan hati bila kita tengok? Kalau kita tak jaga perintah Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Allah Taala tak suruh kita hanya minta supaya isteri kita melakukan ketaatan, anak-anak kita melakukan ketaatan semata-mata. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk minta jadi apa? Imam. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami bagi orang-orang bertakwa sebagai imam. Imam di dalam rumah tangga kita. Kita yang menjadi contoh, uswatun hasanah, role model. Kita yang menjadi imam. Bukannya kita menjadi makmum pada isteri kita ataupun menjadi makmum kepada anak kita. Kita ikut kehendak mereka yang bercanggah dengan syariat Islam. Kita yang jadi imam. Kita yang menentukan sama ada apa yang mereka lakukan itu bertepatan atau tidak dengan perintah Allah. Waja'alna lil muttaqina imama. Minta Allah jadikan kita sebagai imam yang memimpin keluarga kita. Sebab itu kalau kita tengok balik, ini yang dimaksudkan dengan qurrata a'yun. Bila kita tengok suami, isteri kita, anak-anak zuriat keturunan kita melakukan ketaatan. Bukan semata-mata kita tengok isteri kita cantik, anak kita comel. Bukan. Maksud qurrata a'yun, kita tengok mereka taat kepada perintah Allah. Nampak? Baik. Jadi itu yang dimaksudkan dengan apa? Qurrata a'yun. Baik. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, bila perkataan Yahya bin Mu'adh tadi, barang siapa merasa senang dengan Allah, maka semua orang akan merasa senang dengan melihatnya. Itu maksud dia. Bila kita sebagai seorang suami, kita mentaati Allah, isteri kita akan senang tengok kita. Anak kita akan senang tengok kita. Sebab itu dosa dan maksiat akan bagi kesan. Sebagaimana datang dalam riwayat dan asar salaf yang sangat banyak, salaf dahulu bila mereka perasan isteri mereka buat perangai, anak mereka tak ikut dengar cakap mereka, kenderaan yang mereka naik buat masalah, mereka akan muhasabah diri. Mereka kata, sudah tentu ini kerana aku ada lakukan dosa. Muhasabah diri. Sebab itu kita kena praktikkan macam salaf amalkan. Kalau dalam kita berinteraksi dengan family kita, keluarga kita, isteri kita tak berapa dengar cakap kita, ataupun tak suka kita, ataupun ada something yang kita tengok tak baik berlaku, ataupun ada sesuatu yang menunjukkan dia tak berapa suka dengan kita, kita jangan salahkan orang tu buat, orang ni hantar santau ke, orang tu sihir. Tak. Blame yourself first. Tengok diri kita dulu, apa yang kita buat. Apa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita jaga solat kita? Adakah kita jaga zikir kita? Adakah kita jaga bacaan Quran? Adakah kita jaga hubungan kita dengan Allah? Yang menjadi masalah dalam kebanyakan masyarakat kita, bila berlaku masalah dalam rumah tangga, dia akan salah orang lain dulu. Jadi kalau orang kita ni, dia akan salah tu, oh ni orang dengki dengan aku, orang ni, oh orang ni buat, dia tak tengok diri dia. Dia ada masalah keluarga, dia ada masalah dengan isteri dia. Kenapa dia pergi salahkan orang lain? Kadang-kadang tu ada yang salah ustaz. Oh, ustaz yang telah menghasut. Ustaz pula salah. Pasal apa? Rupa-rupanya ustaz kata dekat isteri dia, orang yang tak solat bukan Islam. Suami dia tak solat, siapa suruh tak solat? Jadi isteri dia minta cerai. Jadi betul lah.
Kan? Kadang-kadang macam tu. Dia tak faham. Dia duduk salah orang. Orang ni, orang tu, orang tu, orang ni. Dia tak tengok diri dia. Apa hubungan dia dengan Allah? Macam mana solat dia? Macam mana zikir dia? Kemudian dia sibuk cari salah orang. Allah musta'an. Ini berlaku. Banyak yang berlaku macam tu. Kemudian dia mula cari salah orang. Cari orang. Buat fitnah pada orang. Buat fitnah orang. Tuduh orang tu buat sihir dekat dia. Tuduh orang tu santau dia. Tuduh orang. Tuduh orang lain. Padahal dia tak tengok kesalahan yang ada pada diri dia. Dia tak hisap, dia tak muhasabah apa yang dia lakukan. Sebab itu kita kata, balik pada perkataan Yahya bin Mu'adh. Kalau kita hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Manusia yang lain akan suka tengok kita. Isteri kita akan suka tengok kita. Walaupun kita tak berduit, walaupun kita tak ada apa-apa, isteri akan suka. Bila kita taat Allah. Itu kena faham. Anak kita akan suka kita. Bila kita taat kepada Allah. Itu maksud dia. Dan orang lain akan suka tengok kita. Bila apa? Kita berada di atas ketaatan. Tapi kalau kita tengok orang yang tak mentaati Allah, maka kita akan serabut. Kita tengok pun tahu. Allahul musta'an. Sebab dia ada kesan. Ketaatan ni dia akan bagi kesan. Orang yang rajin baca Quran, orang yang solat, orang yang rajin solat, orang yang rajin baca Quran, orang yang menuntut ilmu. Apa doa Nabi? Apa doa Allah? Apa doa malaikat? Antaranya doa Nabi. Naddarallahu imra'atan sami'a maqalati. Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku, faballagha fa'adda kama sami'a, faballagha fa'adda kama sami'a. Lalu dia menyampaikan seperti mana yang dia dengar. Orang yang ajar tentang sunnah Nabi, orang yang ajar tentang Quran, Allah akan bagi kecerahan wajah. Walaupun wajah dia hitam, tapi orang bila orang tengok, orang suka. Walaupun wajah dia hitam, walaupun kulit dia hitam, tapi apa? Orang akan nampak. Orang akan nampak. Maksudnya wajah ini adalah wajah orang yang bukan penipu. Orang yang menyampaikan Quran dan hadis. Akan ada sinar, kecerahan, walaupun kulit dia hitam. Isteri dia akan suka tengok. Anak dia akan suka tengok. Itu maksud dia. Mereka akan tenteram bila berada dengan dia. Bersama dengan dia. Kawan-kawan pun suka. So tak perlu make up banyak-banyak. Tak perlu dia fake pakai apa benda ke. Pakai pencuci muka apa ke. Tak perlu. Cukup dengan dia mentaati Allah. Orang beriman akan tahu. Adapun orang yang ada penyakit di dalam hati, mereka tak akan nampak. Walaupun macam mana sekali tanda bukti yang Allah tunjukkan, mereka tak akan nampak. Kerana hati mereka telah mati. Baik. Sebab itu dimaksudkan dengan perkataan Yahya bin Mu'adh. Orang akan, siapa yang berbakti, senang berbakti kepada Allah, senang dalam mentaati perintah Allah, semua benda akan jadi senang. Dan semua orang akan tengok dia, orang semua akan suka. Orang semua akan tenang. Sebab apa? Sebab dia mengingatkan Allah, mengingatkan orang kepada Allah. Bila orang tengok dia, orang takkan sampai tahap bila orang tengok orang yang buat ketaatan ni, orang rasa malu nak buat maksiat, malu nak buat dosa. Ya, aku kalau duduk dengan orang tu, habis aku mencarut, aku maki hamun orang, aku sangka buruk dengan orang. Aku kalau duduk dengan dia ni, duduk lepak dengan dia ni, aku duduk cerita pasal perempuan je lah. Aku duk cerita pasal artis je lah. Aku duk cerita pasal filem, cerita game, pasal muzik je lah. Tapi kalau aku duduk dengan fulan bin fulan, dia cerita pasal ayat Quran, dia cerita pasal hadis Nabi, dia cerita pasal solat, dia cerita pasal menuntut ilmu, dia cerita pasal kitab yang dikarang oleh ulama, pasal hadis. Subhanallah, itu kesan. Itu dia kesan dia. Itu maksudnya orang senang. Bermajlis dengan dia, orang dapat manfaat. Manfaat dunia dan akhirat. Takkan sia-sia. Kalau bermajlis dengan orang soleh ni takkan sia-sia. Ada saja faedah-faedah ilmiah yang dia akan dapat. Berbanding beza dengan orang yang ada penyakit dalam hati. Duduk dengan dia hanya maki hamun, hanya mencarut,
hanya cakap benda-benda yang kotor, hanya cakap benda-benda yang rendah, yang tidak ada manfaat untuk akhirat dan bahkan memudaratkan dunia dan akhirat. Itu maksud dia. Itu maksud perkataan Yahya bin Mu'adz. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa min alamati sihhatil qalbi an la yaftur an dhikri rabbih wa la yas'amu min khidmatih wa la ya'nasu bi ghairihi illa biman yadulluhu alayhi wa yudhakkiruhu bih wa yudhakiruhu bi hadzal amr. Termasuklah alamat, tanda-tanda ataupun ciri-ciri hati yang sihat lagi adalah dia tidak berhenti mengingat Tuhannya. Dia tak akan berhenti mengingat Tuhan. Tidak bosan. La yaftur ni maksudnya dia tidak akan merasa futur dan dia tidak akan bosan untuk berbakti kepada Tuhan, untuk melakukan ketaatan. Dia tak akan bosan. Serta tidak merasakan kebahagiaan melainkan dengan Allah. Dan dia hanya akan merasa kebahagiaan itu dengan orang-orang yang membimbing dan mengingatkannya kepada Allah, serta mengajarkan dirinya akan perkara yang dapat mengingatkan dia kepada Allah. Itu ciri-ciri hati orang yang sihat. Dia tak akan rasa bosan mendengar manfaat, mendengar nasihat. Ada orang bila kita duduk dengan dia, kita mula cerita pasal Quran, dia suruh kita stop. Kita cukuplah. Cerita benda lain lah. Sebab menunjukkan hati dia mati. Sebab dia cepat bosan. Cukuplah hang ni nak ceramah dekat aku buat apa? Aku tahulah. Setengah orang ada je tu. Aku tahulah, aku baca juga Quran. Tak payahlah, berhentilah, tak payahlah. Sembang pasal cerita bincang pasal benda lain. Itu ciri-ciri orang yang ada penyakit dalam hati dia. Bila orang nak cerita tentang kebaikan, maka dia tak seronok. Ataupun dia rasa berat. Sepatutnya dia dengar lah. Kan? Sepatutnya dia dengar. Kan? Baik. Kemudian, yang berikutnya, wa min alamati sihhatihi. Sekarang ni Imam Ibn Al-Qayyim ceritakan tentang ciri-ciri, tanda-tanda ataupun alamat hati yang sihat. Antara alamatnya lagi, annahu idza fatahu wirduhu wajada li fawatihi alaman a'zamu min ta'allumil haris bi fawati malihi wa faqdihi. Apabila terluput daripadanya wiridnya, yakni zikir, maka dia akan merasakan kepedihan yang melebihi kepedihan orang yang rakus dan tamak apabila kehilangan harta bendanya. Maksudnya kalau sehari dia katakan sehari ada satu hari dia terlupa nak baca Quran, maka dia akan rasa tak selesa. Dia akan rasa pedih. Melebihi kepedihan dia, kepedihan orang yang rakus dan tamak terhadap harta benda. Bila hilang harta benda. Lebih daripada orang yang hilang harta benda lagi. Nampak? So dia akan rasa berat. Dia akan rasa pedih kalau sehari katakan dia tak baca Quran. Sehari dia tak buat amal ketaatan, contoh. Apa yang dimudahkan Allah kepada dia lah. Sehari kalau dia tak dengar kuliah ataupun dia tak dengar majlis ilmu, dia tak dengar hadis dia, sehari dia akan rasa kehilangan. Baik. Wa min alamati sihhatihi annahu yashtaq ila al-khidmah kama yashtaqul ja'i' ila at-ta'am wasyarab. Baik, antara alamat tanda-tanda kesihatan hati lagi, dia merindukan kebaktian, dia merindukan ketaatan sebagaimana orang yang lapar merindui makanan dan minuman. Kita kalau tengok makanan yang sedap-sedap ni, kan, oh kita kata ni nak kena repeat order ni, nak repeat order tu sebab menunjukkan at-tashawwuq, kita rasa rindu. Kan, orang yang duduk di Timur Tengah lama, so bila dia tengok syatah, tahu syatah? Syatah ni syatah ni dia macam sos daripada cili. So dia agak cair, dia macam sos lah. Dia sos tapi dia masam sikit. Dia masam dan dia pedas sikit je. Dia taklah pedas sangat. Tapi orang yang duduk di Timur Tengah dia tahulah syatah ni makan dengan apa? Makan dengan telur, makan dengan batatis, yang ni potato chips, ataupun makan dengan
So orang dia tahu. Baik, kalau dia duduk lama, so dia akan rindu benda tu. Kan? Dia akan rindu. So muncullah kat Malaysia ni ada orang jual. So dia pun beli. Lagi apa lagi? Dia tengok roti Arab. So dia teringat, aku pergi umrah dulu, makan roti Arab. Sebab makanan tu sedap. Nasi Arab, dia boleh masak nasi Arab. Dia pun tak apa, dia boleh masak. Jadi dia rindu. Macam merindu kepada makan dan minuman. Maksudnya bila orang yang dia rindukan kebaktian, dia rindukan ketaatan, dia rindukan majlis ilmu. Tengok ni waktu PKP ni tak boleh datang majlis ilmu. Kena duduk depan phone, depan apa? Depan laptop. Dia kata, kalaulah boleh pergi ke masjid, ke surau, ke tempat adanya pengajian, ada tempat majlis ilmu. Rindu sungguh. Rindu sungguh nak duduk di hadapan syekh-syekh. Rindu sungguh nak duduk dalam daurah majlis-majlis ilmu. Dibacakan kitab, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis Nabi. Ini tanda hati yang sihat. Macam kita kata kita rindu nak pergi Mekah. Ini tanda hati yang sihat. Tapi kalau dia rasa tak rasa apa-apa, dia kata, orang tanya pun kalau kau ni boleh travel, kat mana tempat kau nak travel dulu? Oh, dia kata, saya akan pergi dulu Itali, akan pergi dulu Eropah. Jadi dia orang Islam, patutnya zahirkan kerinduan daripada Mekah dan Madinah. Apa tempat yang kau nak pergi lepas, kalau kita kata lepas COVID-19 ni dah habis? Oh, dia akan sebut apa? Mekah, Madinah. Sebab apa? Dia tempat itu tempat ibadat. So, kerana dia dah biasa dengan ibadat. Betul. Itu menunjukkan hati dia hidup. Rindu dengan tempat-tempat ketaatan. Rindu dengan apa? Masjid Nabawi. Rindu dengan Masjidil Haram. Rindu nak beribadat di Masjidil Haram. Rindu nak tawaf di Baitullah. Tengok orang. Kita tengok dekat TV Al-Haramain ataupun TV Saudi. Tengok TV Mekah. Cuba tengok orang tawaf. Kan? Hari makin hari ada ramai. Hari tu waktu PKP awal tu kita tengok tak ada orang. Kita tengok tu sedih. Kemudian kita tengok ada orang yang apa? Tukang cuci, cleaner, yang dia duduk dapat duduk dekat Masjidil Haram. Subhanallah, betapa nikmatnya dia. Orang tularkan gambar apa? Imam Masjidil Haram, Syekh Saud Al-Shuraim, Syekh Shuraim di jalan seorang-seorang. Imam Masjidil Haram jalan seorang-seorang, kosong Masjidil Haram. Sedih orang tengok. Dan orang tengok itu nikmat Allah kepada dia. Dia seorang imam Masjidil Haram yang duduk di Masjidil Haram menjadi imam, sedangkan tak ramai orang ada. Orang tunjuk gambar dia jalan. Orang ambil. Dah ada seorang penyair buat syair. Nak bagi tahu betapa dahsyat, betapa hebatnya rahmat Allah, kekuasaan Allah. Allah pilih siapa yang dia kehendaki. Dia tunjuk kat kita. Semua orang ketika ini, ada yang sempat pergi, ada yang tak boleh pergi lagi. Dah buka dah untuk orang luar. Alhamdulillah, siapa yang sempat pergi. Rasanya kat Malaysia belum ada lagi kot. So, kenapa? Rindu. Sebab itu kita kata dia merindukan kebaktian. Itu tanda hati dia sihat. Dan ini Alhamdulillah kita tengok rata-rata orang Islam ada benda ni. Semua orang akan rindukan Masjidil Haram. Tak kira apa sekali aliran yang dipegang. Dia akan apa? Rasa rindu. Kerana Allah campakkan. Rindukan ketaatan. Rindukan masjid. Bila dia tak boleh pergi, dia rasa apa? Rindukan masjid. Tengok orang pergi masjid, dia tak boleh pergi masjid. Rindukan majlis ilmu. Itu adalah antara tanda hati yang sihat. Baik. Jadi dia lapar terhadap ketaatan, dia rindukan ketaatan lebih daripada dia rindukan kepada makanan dan minuman. Baik. Baik, kita tengok soalan. InsyaAllah kalau apa yang kita boleh jawab, kita jawab. Kalau tak, kita kata wallahu a'lam bis-shawab. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita baca doa Ya Hayyu Ya Qayyum selain dari semasa zikir pagi dan petang? Baik. Doa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya, Ya Hayyu Ya Qayyum, dibacakan dalam zikir pagi dan petang. Itu yang kita kata waktu yang muqayyad. Dan ada zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak boleh.
boleh untuk kita baca pada bila-bila masa saja kita sebut ya hayyu ya qayyum ketika di saat kita dalam keadaan merasa sempit dada dan sebagainya. Harus untuk kita sebut. Harus untuk kita sebut. Apatah lagi kita berdoa dengan menyebut ya hayyu ya qayyum. Sebut doa kita ya hayyu ya qayyum. Tawassul dengan nama Allah ya hayyu ya qayyum, kerana nama hayy al-hayy antara nama yang paling memberi kesan. Dengan syarat kita faham makna, kita tadabbur maknanya, kita faham maknanya. Al-hayyu, apa yang Allah Taala hidupkan? Apa yang maksud Allah Maha hidup? Maksudnya pergantungan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-hayyul ladzi la yamut. Baik. Boleh harus. Baik, Al-Furqan ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi kita baca? 74 Betul dah, salah 74. Baik. Apal hayyakumullah apal antara kita punya penanya tetap. dia dapat apa? Dia dapat top fans ni, kita kata orang yang tukang tanya yang tetap. Semoga Allah memberkati apal dan memberikan kita kata apa? Keberkatan dan juga kebaikan kepada apal. Aslahakallah wa barakallahu fik. Baik. Ustaz, zaman Fir'aun Allah bagikan kasih sayang terhadap Musa. Jadi bolehkah kita berdoa, ya Allah kasihkan aku seperti mana kau kasihkan Nabi Muhammad? Adakah ini termasuk menderam, ini jampi? Doa berkenaan dengan antara lafaz-lafaz doa, kalau kita tengok doa yang makruh ataupun doa yang dilarang adalah kita minta sesuatu yang mustahil. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Antara doa yang dilarang, lafaz-lafaz doa yang dilarang dan ditegah untuk kita berdoa dengannya adalah kita berdoa meminta sesuatu yang mustahil. Antara sesuatu yang mustahil adalah kita minta Allah Ta'ala kasih kita seperti mana Allah kasih Musa. Tak boleh Sebab Nabi Musa AS adalah kalimullah, adalah Rasulullah. Atau kita minta, ya Allah kasihkanlah aku sebagaimana engkau kasihkan Nabi Muhammad. Itu antara lafaz doa yang dilarang, yang makruh, yang ditegah. Kerana apa? Kerana ianya mengandungi sesuatu yang perkara yang mustahil yang untuk kita capai, kerana kasih Allah, sayang Allah, rahmat Allah tak sama pada setiap makhluk. Maksudnya kasih Allah kepada Nabi Muhammad sudah tentulah lebih. Dan kita tak akan mampu capai. Sebab kalau kita mampu capai kasih Allah tu kepada Nabi Muhammad, nescaya kita akan jadi Nabi. Atau kita setara dengan Nabi Muhammad. Sebab itu tak boleh. Sama juga kalau kita minta, ya Allah kasihkanlah aku sebagaimana engkau kasihkan Musa. Itu juga adalah antara lafaz doa yang makruh. Sebahagian ulama katakan makruh sebab apa? Sebab hal tersebut adalah mustahil. Kita nak minta Allah kasih kita sebagaimana Allah kasihkan Nabi Musa. Sebagaimana Allah kasihkan Nabi Muhammad. Sebab itu benda yang kita kata benda yang kita tak mampu capai. Kerana kita takkan mampu capai tahap kenabian. Itu sebab itu kenapa ulama kata lafaz-lafaz macam itu kita elakkan, kita cari lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi. Sebab itu lafaz-lafaz yang sempurna adalah lafaz-lafaz doa dan zikir yang ditunjukkan oleh Nabi SAW di dalam As-Sunnah, di dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling simple. Kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. So kita hanya ikut follow lafaz-lafaz zikir dan doa yang ada dalam Quran dan sunnah, itu selamat. Kalau kita memandai-mandai kita buat macam perkataan kita sendiri tadi, kita bimbang dan takut ianya akan masuk pada lafaz-lafaz yang dilarang. Lafaz-lafaz yang dilarang antaranya kita minta benda yang mustahil. Contoh benda yang mustahil lagi, ya Allah, jadikanlah aku handsome macam Nabi Yusuf. Ini benda yang mustahil. Tak mungkin. Tak boleh. Sebab itu tak boleh kita minta. Ya Allah, bagilah aku kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Ini pun tak boleh. Ya Allah, bagilah aku kerajaan seperti mana kerajaan Nabi Daud. Atau macam Nabi Sulaiman tadi dia nak tangkap jin ke. Ini selalu bomoh-bomoh. Selalu amalkan. Salahlah. Mana engkau boleh minta sesuatu yang benda yang Allah dah bagi satu hamba dia dan dia takkan bagi daripada orang lain. Hatta even Nabi Muhammad SAW pun, Nabi ingat doa Nabi Sulaiman tu.
Sebab itu Nabi lepaskan apa? Ifrit. Padahal Nabi dah cekik dia, jin tu. Kan? Sebab itu kita kata tak boleh kita minta dengan lafaz-lafaz kita yang kita kata mustahil. Ya Allah, engkau berilah aku kedudukan, ataupun ya Allah, engkau berilah aku menjadi alim seperti Nabi Muhammad. Memang tak boleh lah. Tak boleh lah. Kan? Tapi doa macam mana? Ya Allah, berikanlah aku kefahaman dalam agama. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Contoh. Itu yang terbaik. Ya Allah, berikanlah aku kefahaman, berikanlah aku kefakihan di dalam agama. Tak perlu kita banding-bandingkan, kita kata bagilah macam fulan bin fulan, macam Nabi Muhammad ke, macam tak, benda yang mustahil. So sebab itu dia dimakruhkan oleh para ulama. Baik. Bila waktu yang tepat untuk baca zikir petang? Baik. Guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah merajihkan waktu yang paling tepat untuk membaca zikir petang adalah selepas maghrib. Selepas waktu maghrib. Selepas kita kata terbenamnya matahari. Ini yang dirajihkan oleh guru kami Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamadin Al-Utsaimin hafizahullah, sebagaimana dalam kitab beliau berkenaan dengan azkar as-sabah wal masa. Jadi kalau kita tengok banyaklah dalil-dalil yang diistimbatkan daripada Syekh. Antaranya adalah waktu petang itu sendiri bermula. Masa itu yang tepatnya ianya bermula pada ghurubus syams. Ketika apa? Ghurubus syams, yakni ketika terbenamnya matahari. Itu yang lebih tepat. Kalau kita kata adakah salah kalau saya baca selepas asar? Tak salah. Tak salah. Ada orang yang contoh kita bagi. Sebab itu kita kena bagi maksudnya kita kena faham dalam pengamalan sunnah adanya kelonggaran yang Nabi SAW tunjukkan. Sebab itu adanya khilaf di kalangan ulama. Sebab itu dia akan menatijahkan kepada kita keluasan dari sudut flexibility dalam kita beramal dalam zikir-zikir yang sunnah ini, dalam sunnah-sunnah Nabi. Contoh, kita bagi contoh orang yang contohnya frontliner ke, yang terlibat dalam menguruskan pandemik COVID-19 ni, katakan waktu maghrib tu dia tak sempat kerana dia ada tugas dan sebagainya, maka dibacalah waktu selepas asar. Macam sama juga orang yang bekerja dan sebagainya, katakan lepas maghrib tu dia ada kerja dan sebagainya, katakan tak sempat, katakan, maka dibaca lepas asar. Tak menjadi masalah. So dia fleksibel. Bagi orang yang nak cari ketepatan, maka dibaca lepas maghrib. Dibaca lepas salat maghrib. Dia nak baca lepas asar pun tak jadi masalah. Yang penting dia baca. Yang penting. Zikir pagi pula adalah, yang rajahnya adalah selepas solat subuh. Selepas solat subuh. Selepas solat subuh. Sehinggalah apa? Terbit matahari. Sehinggalah terbit matahari. Kalau dia terlupa, boleh dia baca selepas itu sampai dia terlupa. Ketika misalnya dia bangun lewat ke, ataupun dia terlupa ke, maka boleh untuk dia baca walaupun setelah apa? Matahari dah terbit pun dia boleh baca. Tak menjadi masalah, dia boleh baca. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Yang penting baca. Yang penting kena jaga, amalkan setiap pagi dan petang. Baik. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, insya-Allah kita rasa dah habis waktu. Baik, insya-Allah kita berhenti sikit lagi sebenarnya. Kita nak habiskan, tapi Ana rasa tak sempat juga. Banyak juga, dia taklah sikit sangat. Dalam 2-3 muka surat lagi untuk kita habiskan bab yang ke-10 ini. Baik. Ada soalan lagi. Adakah bilangan-bilangan tertentu untuk baca zikir-zikir untuk mendapat manfaatnya? Baik, ini kalau kita tengok balik, kebanyakan zikir-zikir Nabi SAW yang dalam sunnah, dalam hadis, maka dia akan, Nabi SAW dia tak akan lari daripada beberapa bilangan yang tertentu yang Nabi tunjukkan. Baik, Ana rasa Ana pernah syarahkan tentang zikir pagi dengan petang dengan zikir selepas solat. So kalau kita tengok balik, baik, dikata ni bilangan-bilangan tertentu untuk baca zikir-zikir untuk mendapat manfaat. Baik, yang ni kena rujuk dalam kitab-kitab zikir yang ditulis oleh ulama. Contohnya Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi, ataupun Hisnul Muslim oleh Syekh Sa'id Wahaf Al-Qahtani, ataupun buku yang Yayasan Ta'lim terbitkan berkenaan dengan zikir dan doa teman sentiasa. Zikir dan doa teman sentiasa, boleh tanya pada pihak admin untuk mendapatkan buku yang sangat baik.
Ana tertinggal dalam kereta nah. Dia ada sekali dengan bacaan doa dan bacaan dalam solat dan selepas solat. Yang mana buku ni dia ada satu lagi, doa dan zikir teman sentiasa, yang diterbitkan oleh disusun dan diterbitkan oleh asatizah di Yayasan Ta'lim. Boleh rujuk buku tu kerana buku tu bagus, kerana dia menghimpunkan doa-doa dan zikir yang sahih, dan ada sekali dengan bilangan-bilangan yang tertentu yang kita kena sebut. Kat mana zikir yang kita kena baca 3 kali, kat mana yang 7 kali ke, atau berapa 100 kali ke, ada. So boleh rujuk pada kitab-kitab yang disebut. Kalau mampu untuk merujuk kitab Arab, maka rujuk pada Al-Azkar Imam An-Nawawi, ataupun Syekh Hisnul Muslim oleh Syekh Sa'id Al-Wahhaf Al-Qahtani rahimahullah, yang telah diterjemahkan oleh ramai orang, antaranya Fadil Dr. Basit. Dr. Abdul Basit ada terjemahkan buku Perisai Muslim. Boleh tanya pada pihak admin juga pada buku yang anda sebut tadi yang Yayasan Ta'lim terbitkan. So itu antara ada di dalam tu ada disebutkan berkenaan dengan mana doa dan zikir yang ataupun zikir-zikir yang diperintahkan untuk kita baca dengan bilangan tertentu. Selalunya contohnya macam Nabi SAW tunjukkan, lepas pada kita solat maka kita berzikir dengan menyebut istighfar 3 kali, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahalazim ke astaghfirullah astaghfirullah, ataupun astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullah, ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih astaghfirullah 3 kali. So Nabi tunjukkan 3 kali. Ada tempat yang kita kena ikut bilangan dia 3 kali. Kemudian macam doa-doa, macam zikir, macam contoh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam zikir pagi dan petang, so dibaca 10 kali. Ada juga sebahagian ulama yang menyebutkan 100 kali. Contoh macam zikir yang tidak ada had, tidak ada bilangan, macam contoh subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, ini sebahagian ulama kata 100 kali. Sebahagian ulama lagi menyebutkan based pada hadis Nabi SAW, Nabi izinkan untuk tambah lebih pada 100 kali pun tak apa kalau subhanallah wa bihamdi. Baik, itu contoh. Ada tetapi zikir-zikir nabawi takkan lari daripada lebih pengulangan yang disebut, takkan lebih daripada 70 ataupun 100. Contoh macam istighfar, ada riwayat yang sebut 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih 70 kali atau 100 kali. So dia takkan lebih daripada 100. Kalau orang yang tatabbu', ulama-ulama yang tatabbu' dan istiqra' akan zikir-zikir dan doa-doa nabawi, dia takkan lebih daripada bilangan 70 atau 100. Dia takkan lebih daripada itu. Dia takkan lebih 100. Kalau lebih daripada 100, hanyalah zikir yang tertentu, macam contoh subhanallah bihamdi ni hanya Nabi izinkan untuk banyakkan. Nabi izinkan untuk banyakkan. Sebagai ulama kata istighfar pun Nabi izinkan untuk banyakkan istighfar. Dia tak ada limit. Tetapi bila kita mula tak ikut sunnah, sebab limit yang Nabi letakkan maksimum, kalau kebanyakan zikir-zikir ni kebanyakannya maksimum minimum 3 kali. Sebab Nabi SAW kalau kita tengok, Nabi suka ganjilkan bilangan, dan ganjil dan genapkan. Dari sudut yang paling banyak tu Nabi akan genapkan menjadi 100. Macam contoh zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Baik, dia tak akan lebih daripada 100. Kalau ada yang lebih daripada 100 tu anda rasa tak sahih. Macam 300 ke 1000, 2000 tu kebanyakannya amalan-amalan yang bukan datang daripada Nabi SAW. Selalunya amalan-amalan tarikat syekh-syekh yang tertentu yang dia buat amalan sendiri. Dia kata selawat kena 1000 kali, 20,000, tak. Itu sebenarnya bercanggah dengan sunnah, tak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab itu perkara yang kita kata tentang zikir-zikir ni kita kena perhatikan. Baik. Ketika terjadi wabak taun pada zaman sahabat, adakah mereka solat seperti biasa? Begitu juga ketika zaman Ibnu Hajar, adakah muslimin ketika itu solat seperti biasa atau ada buat jarak? Baik, ketika berlaku taun pada zaman sahabat, kita kena faham tabiat pandemik ataupun taun, tabiat pandemik itu berbeza. Dia tak sama macam pandemik yang berlaku. Tabiat dia berbeza. Tapi kalau kita tanya adakah berlaku penjarakan fizikal pada zaman tersebut, jawapannya sudah berlaku. Antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar berkenaan dengan apa? Larangan yang dipandang oleh para ulama, iaitu melarang melakukan perhimpunan dan juga solat jemaah ataupun solat hajat secara berjamaah, secara ramai-ramai ketika berlakunya taun. So itu antara asas ketika zaman Ibn Hajar. Ketika zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar pernah apa?
sebut tentang seorang lelaki yang dia apa? Dia ada kena penyakit, maka Umar suruhkan jarak qadri rumh, yakni kadar dalam jarak 1 meter. So di penjarakan sosial, penjarakan fizikal tu dah ada zaman salaf. Cuma adakah ketika zaman tersebut kaum muslimin solat seperti biasa atau ada buat jarak? Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Ana tak jumpa adanya nas ataupun riwayat yang sebut mereka solat jarak-jarak. Tetapi kalau kita tengok ketika berlaku taun, apa yang diperintahkan ketika berlaku taun amwas dan sebagainya, sahabat-sahabat ini mereka akan lari ke bukit-bukit dan mereka tak akan melakukan perkumpulan. Tapi tak datang riwayat pada kita sama ada masjid ditutup atau tak. Tetapi zaman Ibnu Hajar memang, kalau kita tengok secara zahirnya, memang berlaku, kita kata apa, penjarakan fizikal tu berlaku, dan memang apa, manusia solat di rumah-rumah mereka ketika itu. Kalau kita tengok secara zahirnya sebagaimana yang dalam kitab Badlul Ma'un Badlul Ma'un karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Wallahu taala a'lam. Kalau kita nak sebut berlaku atau tak, maka kita tak boleh tengok, kita kena tengok dari satu sudut, adakah apa yang berlaku penjarakan itu pada zaman kita ini, apa dia punya hujah. So apa dia punya hujah dia. Kita tak boleh semata-mata kata kerana benda tu tak dilakukan zaman dulu, maka benda yang kita buat sekarang ni jadi bid'ah. Semata-mata hal tersebut, atas alasan tersebut kita terus membid'ahkan apa yang ditetapkan sekarang, itu juga tak tepat. Sebab itu kalau kita tengok balik, benda ni dibahaskan oleh para ulama. Sebab itu dia bukan semata-mata kita tengok berlaku atau tak zaman dulu. Sebab dia tak boleh jadi kita kata berlaku atau tak zaman dulu, kemudian kita nak samakan 100% dengan apa yang zaman dulu dengan zaman sekarang. Sebab dari sudut pandemik pun tak sama. Taun yang berlaku dulu lagi dahsyat. Dia mengorbankan binatang-binatang. Maksudnya dia taun yang dulu dia nampak penyakit dia tu nampak. Sekarang ni kita tak nampak. So benda yang tak nampak ni, mana yang lebih dahsyat? Yang tak nampak, jadi khilaf. Kemudian benda tu kita kena tengok juga dalam konteks maslahah dan mafsadah yang diukur dalam syarak. Sebab itu ini tak boleh diukur melainkan oleh alim ulama. Sebab itu kita tengok apa yang berlaku di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Berlakunya penjarakan dari sudut penjarakan fizikal ketika solat jemaah. Dan tidak diingkari oleh ulama-ulama yang ada. Bahkan ulama-ulama yang fatwakan pada asalnya mereka fatwa untuk apa? Untuk rapatkan saf, seperti Syekh Abdul Muhsin Abbad, akhirnya tarajuk, kembali. Dia kata bila Hay'ah Kibar Ulama telah keluarkan fatwa tersebut, maka dia ni siapa? Dia kembali merujuk kepada Hay'ah Kibar Ulama, tawaduk. Jadi anda tak mau lebih daripada ulama kibar. Sebab kita bukan ulama. So kalau kita ulama, lain cerita. Tapi kita bukan ulama. Ada benda yang kita faham, kita hanya nampak satu sisi. Tapi ulama dia nampak banyak sisi. Kita hanya nampak satu sisi. Kita nampak, oh pasal sunnah Nabi rapatkan saf tak berlaku, jadi ini benda tak sonok. Itu satu sisi kita nampak. Tapi ulama yang keluar fatwa, dia orang nampak sisi banyak. Kemudian kita main sentimen pula. Kita kata itu orang naik kereta boleh duduk sekali. Itu orang pergi shopping komplek boleh bla 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 bla. Kita kiaskan dengan benda yang lain. So kita dah takhabut. Sebab tu anda kata nak bincang isu ni dia kena betul-betul apa? Faham. Dia kena ada ilmu alat yang kukuh. Dia bukan setakat dia kata, oh ni ada tak berlaku zaman sahabat? Ada tak. Kalau kita nak bincang macam tu sahaja, dia takkan menatijahkan hasil yang berkesan ataupun hasil yang bermanfaat. Bahkan mungkin dia akan membawa kepada salah faham yang banyak. Sebab tu anda katakan, anda dah bagi tahu banyak kali, isu nawazil bukan kita yang menentukan. Bukan kita yang menentukan. Isu-isu yang baru, maka kita serahkan pada ulama. Dan ini adalah perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengetahui. So bila orang tanya anda pun kata kita serah kepada fatwa ulama. So sama ada dia berlaku atau tak, anda kata wallahu a'lam, kena refer balik fatwa-fatwa ulama. Anda kata anda rujuk pada dia orang. Kalau apa yang mereka fatwa, anda berikut. Selagi benda-benda ni kita kata ada khilaf di kalangan ulama, ada flexibility dalam perbahasannya, maka kita tak boleh tasyaddud, kita tak boleh kerah.
Sini tak boleh kerah. Tapi kalau orang buat syirik akbar, orang pergi sembah kubur, orang pergi pakai tangkai, yang ni no kompromi, tak ada kita kata khilaf. Orang yang minta dekat Nabi Muhammad, ni kita kata tak apa, kita nak tegas. Tapi dalam isu macam ni kita kata apa? Kita kena berlapang dada. Ini anak rasa Ustaz Adli pun dah sentuh banyak. So nak bahas kan sekarang ni macam mana, apa SOP ke apa benda, kita nak tak setuju ke apa tu, itu lain cerita. Tapi bahas ilmiah, dia bukan semata-mata kita tengok ambil satu dalil kemudian kita kata inilah dalil dia. Tak, dia nak kena tengok pada semua dalil. Persoalannya, adakah kita dah baca semua hadis sampai kita boleh hukum benda tu bid'ah? Adakah kita dah baca semua ayat-ayat Al-Quran? Sebab tu kenapa kita kena serah pada ulama yang rasikh, ulama yang mereka faham Quran dan sunnah ni lebih daripada kita. Apa yang kita tak tahu, mereka tahu, mereka nampak. Sebab tu kita kena serah kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu ta'ala a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.